Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya nak menyentuh sedikit tentang hala tuju perancangan pembangunan negeri Selangor dari aspek tenaga boleh diperbaharui atau renewable energy. Kerana saya melihat ini sesuai dengan teras menjana sumber pertumbuhan baru dan juga menguruskan pembangunan alam sekitar yang mampan yang disebut oleh Yang Berhormat Exco kita. Saya merasakan kalau kita rujuk kepada ucapan bajet Yang Amat Berhormat Menteri Besar, beliau ada menyebut tentang hub tenaga solar dengan pelaburan 5 bilion oleh syarikat pembuat sel tenaga solar terbesar QCell, dan ia patut diperkembangkan dalam bentuk hub tenaga solar. Tetapi saya melihat ia lebih jauh lagi, di mana kita jangan fokus kepada tenaga solar semata-mata, tetapi kita lihat kepada tenaga yang boleh diperbaharui secara tuntasnya. Alhamdulillah, kita dianugerahkan Allah SWT dengan negara yang kaya dengan khazanah hasil mahsul termasuk minyak petroleum yang begitu banyak. Malah dalam dekad yang terakhir ini, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan kerajaan ialah hasil petroleum negara. Namun hasil mahsul ini tidak akan bertahan sampai bila-bila. Bahkan Petronas menjangkakan hasil petroleum negara akan habis kurang daripada 20 tahun lagi. Maka sekiranya kita tidak mengubah dasar kita, yang mana kita tidak melaburkan pemberian Allah SWT ini untuk faedah jangka masa panjang negara, kita akan menjadi seperti banyak negara pengeluar petroleum yang lain, yang mana hasil lumayan tersebut menyebabkan kerajaan leka dan tidak membangunkan ekonomi secara tidak produktif. Inilah yang dipanggil resource curse dengan izin, yang mana khazanah semula jadi bertukar menjadi satu sumpahan. Sekarang pun kita lihat banyak hasil Petronas digunakan untuk projek-projek mewah kerana campur tangan politik Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kalau kita bandingkan dengan Norway yang mempunyai hasil minyak di North Sea, kumpulan wang amanah petroleum mereka melebihi 1 trilion ringgit untuk pembangunan anak cucu mereka. Penulis buku Hot, Flat and Crowded, Thomas Friedman, menggariskan revolusi tenaga hijau atau boleh diperbaharui ini sebagai trend utama untuk menjana pertumbuhan ekonomi pada abad ke-21. Justru sekiranya Selangor menjadi perintis untuk memperkembangkan industri renewable energy ini di negara kita, maka kita akan menjadi satu perintis kepada industri terpenting abad ke-21 ini. Ini akan memberikan kita first mover advantage dengan izin, dengan industri yang mempunyai potensi besar untuk berkembang pesat, malah mengatasi Singapura yang juga sedang melihat dalam sektor ini. Global Status Report tahun 2006 mendapati 18% daripada bekalan tenaga dunia didapati daripada tenaga boleh diperbaharui. 3% daripadanya daripada tenaga hidro, sementara tenaga solar, geotermal, angin dan lautan secara keseluruhannya menyumbang hanya 0.8%. Jadi sekarang saya rasa kita boleh lihat satu potensi yang cukup luas untuk tenaga-tenaga boleh diperbaharui ini berkembang dalam abad ke-21. Walaupun tekanan untuk renewable energy mungkin lentur sedikit apabila harga setung minyak mentah turun daripada $150 US setung kepada $80 US sekarang, tapi kita seharusnya melihat keperluan jangka panjang untuk melabur dalam sektor ini, sebagaimana yang telah dikatakan tadi, memandangkan petroleum tidak akan berkekalan sampai bila-bila, dan juga kesan pemanasan global yang semakin serius hari ini, khususnya bagi negeri Selangor sebagai sebuah negeri maju. Masa harga petroleum $20 setung tidak lagi akan tiba. Dan kita juga lihat Kerajaan Persekutuan menerusi bajet 2009 ada memberi pengecualian duty import dan jualan peralatan fotovoltaik yang terlibat dalam industri tenaga solar. Walaupun ini langkah yang baik, tetapi kita memerlukan keazaman politik yang lebih tegas bagi memastikan pembaharuan ini menjadi realiti yang berkekalan. Dan saya berharap Pentadbiran Selangor dapat menunjukkan contoh yang baik dengan memimpin perubahan ini. Kalau kita lihat kembali dalam ayat Al-Quran pun disebut bagaimana Allah SWT menegaskan kepentingan menjaga alam sekitar. Surah Ar-Rum ayat ke-41 maksudnya telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Di samping itu, pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui juga akan membuka ruang penjimatan kos yang akan membantu rakyat terbanyak. Saya merasakan kita boleh libatkan UNICEF sebagai sebuah institusi kerajaan negeri untuk terlibat dalam kaji selidik tenaga boleh diperbaharui ini dengan mendapatkan pakar-pakar terbaik bagi memperkembangkan seluruh sektor ini.
Saya yakin sekiranya kerajaan negeri bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan menerusi Suruhanjaya Tenaga dan Pusat Tenaga Malaysia merangka dasar menjadikan Selangor sebagai hub tenaga boleh diperbaharui dengan first mover advantage dengan izin, maka kita akan mendapat ekonomi skala atau economies of scale bagi teknologi ini berkembang pesat. Kita dapat melihat contoh ya, bagaimana perkara ini bukan hanya dilakukan oleh kerajaan negeri-negeri maju, malah kerajaan West Bengal di India, kerajaan negeri mereka telah membentuk West Bengal Renewable Energy Development Agency yang mengkaji secara menyeluruh tentang sektor tenaga boleh diperbaharui. Dan saya yakin ini seiring dengan matlamat kerajaan menjadikan Selangor negeri idaman, maju dan sejahtera dengan kehidupan rakyat yang lestari atau sustainable di masa depan dengan izin. Sekian, terima kasih. Puan Speaker.